Okey. Okey, kerana semua pelajar dalam kelas ini sama saja level dia. Masih banyak yang belum dikuasai. Jadi kita sama-sama membantu, ya. Sama-sama membantu. Okey. Baik, kita telah lihat baru-baru ini iaitu berkaitan dengan latar belakang Perang Dunia, okey, yang pertama, dan juga kita telah lihat okey, latar belakang dan juga apa yang berlaku pada Perang Dunia Kedua. Okey, kita telah lihat. So pada hari ini kita akan sambung dengan latihan-latihan yang terdapat pada kertas nota ini di bahagian belakangnya. Okey. So kita mulakan dengan soalan yang pertama ini. Ini soalan esei. Okey. Ingat setiap satu soalan esei kamu kena faham sifat soalan esei ini ialah setiap satu soalan ini dia akan jumlah markah dia adalah 20. Okey, iaitu 6 campur 6 12, 12 campur 8 20. Jadi, okey, mungkin ada yang kata, cikgu, berapa banyak yang kita perlu dapat kat sini? Berapa banyak Berapa banyak yang kita perlu dapat bagi setiap soalan esei adalah kalau dia beri 20 markah, 20 markah lah yang kita nak. 20 markah yang kita nak. Go for it. Jangan kita kata aku dapat separuh jadilah. Tak nak. Kita terus berikan usaha untuk dapat 20 markah tu. Jadi caranya bagaimana cikgu? Okey, caranya tidaklah susah. Iaitu caranya kita tengok dulu. Okey, first of all, bila kamu dapat soalan esei, baca soalan esei dulu. Contohnya A, jelaskan faktor yang mencetuskan Perang Dunia Pertama. Okey, fahami soalan. Faktor tu ialah sebab-sebab. Kemudian yang mencetuskan Perang Dunia Pertama, maknanya sebab-sebab Perang Dunia Pertama berlaku. Dan kemudian, itu penting. Okey, fahami kehendak soalan. Selepas itu yang kedua, baru tengok berapa markah dia nak bagi. 6 markah. Bila 6 markah, macam cikgu selalu cakap iaitu kita kena pasang strategi. Apa strategi ni cikgu? Kalau 6 markah ni, kalau untuk 6 markah, kamu boleh buat iaitu sama ada 2 fakta ataupun campurkan dengan 2 huraian, campurkan dengan dua contoh. 2 contoh ataupun dua kesimpulan. Namun, kalau kamu rasa sukar untuk mencari contoh, contoh ataupun huraian, kamu boleh juga buat satu lagi strategi iaitu 3 fakta dan juga 3 huraian. Mana-mana pun boleh. Mana-mana pun putih. Salah. Itu lain. Itu lain. Mana-mana pun putih lain. So 3 fakta, 3 huraian, mana-mana pun boleh. Baik. So kalau macam tu, macam mana? Apa yang patut kamu buat? First of all, kalau cikgu lah masa zaman cikgu sekolah dulu, cikgu bukan pelajar yang ni cikgu bukan pelajar yang cemerlang. Sebab cikgu adalah pelajar yang nakal. Selalu masuk bilik pengetua. Kena rotan pun selalu. Memang nakal. Tapi bab belajar SPM ni memang tip-top. Jadi belajar pun tip-top, kemudian nakal pun tip-top. Tapi bukan cikgu nakal ni jahat, tidak. Cikgu tak adalah gangster-gangster, tidak. Tapi cikgu nakal lah, buat kerja sendiri, agak-agak boring kan, tak masuk sekolah. Kemudian tak masuk sekolah bukan main game bukan main game ke bukan apa, tapi cikgu pergi studio, jamming dengan kawan-kawan. So kita buat benda-benda yang nakal macam tu lah Jadi, so kita tahu macam cikgu dulu, apa yang cikgu buat iaitu bila dapat je faktor ni, cikgu akan terus tuliskan, contengkan kat sini apakah faktornya. So terus conteng kat situ So apakah faktor dia? Faktor dia yang pertama kita tahu yang mencetuskan Perang Dunia Pertama iaitu yang pertama iaitu persaingan imperialis. Imperialisme, betul? Maknanya imperialisme tu ialah kuasa-kuasa penjajah bersaing. Itu satu. Kemudian cikgu terus tuliskan kalau awak tak ada suara, ada suara ke tak ada suara ni? Boleh dengar ke tak dengar ni? Ada je. Ada je. Adalah Zan. Zan, kau tak dengar ke? Orang lain boleh dengar, kau tak boleh dengar, apa cerita ni?
Kan? Kau biar betul ni Zan. Okey, boleh dengar tak Zan? Risau pula cikgu. Risau. Risau. Budak-budak sekarang kan. Risau. Okey, baik. Baik, kita kembali. Pertama, persaingan imperialisme. Kita tulis fakta je dulu. Kita tulis fakta je. Okey. Pertama, persaingan imperialisme. Yang kedua, okey, cikgu terus tuliskan okey fakta yang kedua. Fakta yang kedua iaitu apa? Iaitu ada wujudnya pakatan pakatan ketenteraan. Okey, pakatan ketenteraan. Dan satu lagi cikgu akan terus okey tulis satu lagi faktanya iaitu yang ketiga iaitu krisis rantau Balkan. So krisis rantau Balkan. Macam tu. Cikgu terus dia tulis dia punya fakta terus. Okey, supaya apa? Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Oh, sorry. Tadi tak dengar. Tak apa kan. Sorry lambat tau. Tak apa, toko Judan. Okey, baik. Tadi rumah jiran terbakar. Rumah jiran terbakar. Kenapa rumah jiran terbakar? Hang pula yang lambat. Nampak tak tu? Itu selalu klise punya alasan kan. Bila macam korang kan, selalu bila datang lambat ke sekolah, kan, kemudian bila cikgu tanya, cikgu suruh kamu tanya, kenapa datang lambat? Oh, ada aksiden tadi cikgu. Tak menjawab soalan. Betul tak? Tak menjawab soalan. Sepatutnya kamu jawab apa? Sepatutnya kamu jawab, oh saya terperangkap dalam kesesakan. Itu baru betul. Kesesakan. Oh, kenapa kesesakan? Sebab ada kemalangan. Baru betul. Cakap je cikgu, kucing saya kejutkan. Kucing tak kejutkan Okey, baik. Baik. Okey, adakah cikgu akan mulakan karangan terus? Tidak. Cikgu tak akan mulakan karangan. Cikgu terus pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua iaitu cikgu buat apa tahu? Cikgu akan terus tengok balik soalan yang kedua iaitu soalan B, terangkan kronologi peristiwa Perang Dunia Pertama. So kronologi maknanya apa? Okey, susun atur peristiwa. Urutan peristiwa Perang Dunia Pertama. So cikgu buat dia 6 markah. Okey, Izan. So bila 6 markah, apa pula berita baiknya Zan? Okey. So kalau cikgu akan buat terus. Okey, 6 markah sama juga cikgu akan bagi 3. Macam mana nak bagi 3 cikgu? Aduh ya Izan ni. Okey, tahniah Izan. Okey, baik, sama-sama Zan, sama-sama. Okey, alhamdulillah. Okey, untuk pengetahuan kamu kawan-kawan yang lain, Izan dapat markah yang baik untuk kertas 1. Jadi markah dia memang markah yang baik. So dia kata terima kasih cikgu ajar saya. Allahu Akbar. Okey, kejayaan kamu adalah itu kerana kamu. Okey. So cikgu hanya membantu sahaja cikgu hanya membantu sahaja. Korang yang hebat. Okey, kita teruskan. Okey, terangkan kronologi peristiwa. So kita akan mulakan dengan first of all kita ambil perkara-perkara yang penting. Iaitu pertama sekali tercetusnya Perang Dunia Pertama kerana apa? Kerana pembunuhan pembunuhan dulu. So cikgu akan buat key point aja. Pembunuhan dulu, pembunuhan Archduke Franz Ferdinand iaitu pewaris tahta Austria-Hungary. So daripada situ kita tahu bahawa Jerman telah menyertai Austria-Hungary. Austria-Hungary untuk apa? Untuk membentuk pakatan. Untuk membentuk pakatan. Dan kemudian kita tahu juga bahawa kita teruskan dengan fakta yang seterusnya iaitu kita boleh ambil bahawa Serbia pula telah dibantu oleh Britain dan juga Perancis. Perancis. So itu dia punya kita kata urutan. Dan kita tahu bahawa selepas itu kamu boleh ambil yang pendek iaitu kamu boleh ambil diteruskan lagi dengan apa? Dengan iaitu apabila berlakunya kekalahan Jerman menyebabkan tamat Perang Dunia Pertama. So itu secara ringkas saja. Cikgu akan conteng tahu kat situ. Okey, baik. Ada pelajar tanya, Shrista tanya, cikgu,
Serangan blitzkrieg apa tu cikgu? Okey, blitzkrieg, okey, tadi keluar dalam exam. Serangan blitzkrieg adalah serangan secara serentak, okey, oleh tentera-tentera darat, okey, tentera darat dan tentera udara. Serangan secara serentak dan mengejut. Okey, dan Jerman melakukan serangan blitzkrieg ini, okey, melalui tentera darat, okey, dengan dibantu oleh kereta-kereta kebal, okey, dan dibantu juga oleh, okey, pesawat-pesawat pejuang, jet-jet pejuang. Jadi serangan secara serentak dan mengejut inilah yang dikatakan sebagai blitzkrieg. Okey, itu taktik ya, taktik serangan Jerman. Boleh faham Fista? Itu taktik serangan Jerman, iaitu serangan secara serentak. Okey, baik. So kita dah buat berkaitan dengan kronologi ini, kemudian kita pergi kepada yang bahagian C. Cikgu akan terus pergi kepada bahagian C kerana apa? Kerana memang cikgu kalau boleh kan, bila dapat je baca soalan itu, ada idea, terus conteng. Sebab apa tahu? Takut lupa. Sebab kadang-kadang bila kita baca, kita buat kita pun fokus kepada soalan A kan. Kita mula-mula tadi dah ada B. Bila dah habis siap buat A kan, okey kita pun B. Nak buat B. B ni macam mana Alamak. Mana tadi yang fakta ni? Kita lupa. Jadi itu yang kita risaukan. Jadi cara yang paling baik ialah kamu dapat je soalan itu, mana-mana soalan yang kamu tahu jawapan dia, terus conteng-contengkan, sketchkan jawapan kamu. Daripada situ barulah kamu bina ayat jawapan. Okey. Jadi, kalau kita lihat di sini, soalan yang C, cikgu terus pergi pada soalan C, jelaskan kesan kesan Perang Dunia Pertama terhadap negara Eropah dan negara kita. So, kita balik kepada asal iaitu apa tahu? Fahami kehendak soalan. Soalan apa? Kesan. Kesan apa? Perang Dunia Pertama. Okey, kesan Perang Dunia Pertama terhadap negara Eropah dan juga negara kita. Okey. Sama juga bila kita tengok kat sini ada 8 markah. So bila 8 markah kita boleh fokus kepada apa? Kita mungkin boleh buat iaitu 4 fakta dan juga 4 huraian. So cara itu lebih baik. Okey, cuma cikgu, faktanya ada 3 je cikgu. Macam mana nak buat? Faktanya ada 3. Kita ingat lagi kesan Perang Dunia yang Pertama iaitu kalau kita lihat kesan yang pertama iaitu kita boleh terus sketchkan jawapan dia iaitu keruntuhan sistem raja ataupun keruntuhan empire keruntuhan empire Eropah. Pertama keruntuhan empire. So itu fakta yang pertama. Kemudian kita sambung dengan fakta yang kedua. Keruntuhan empire yang kedua iaitu berkaitan dengan apa? Kemunculan negara baharu. Negara-negara baharu. Kemudian yang ketiga, kita tahu tentang kesan di negara kita apa yang berlaku. Kesannya iaitu raja-raja. Kita tahu bahawa raja-raja terikat kepada perjanjian untuk menyokong Britain dalam Perang Dunia yang Pertama. Jadi kita ada 3 je cikgu. Tak apa. Lepas ini kita boleh tambahkan lagi huraian atau contoh kepada mana-mana fakta. Itu cara dia. Baik. So sekarang kita dah ada 3 tiga jawapan. Satu A, B, C ni kita dah ada dia punya sketch. Skema jawapan yang kita nak buat. So barulah kita mulakan ayat jawapan. Kita buat balik yang 1A. So sebagai contoh macam 1A kan. So kita buat dalam ayat tu, ingat bila jawab pastikan ada nombor soalan dan nombor soalan tu penting. Jangan korang main jawab je tak tulis nombor jawapan. Jangan. Nombor soalan jangan. Kalau kau tak tulis nanti sekarang cikgu korang menanda tu mencari jawapan kamu tak pasal-pasal dia potong markah. So sila tuliskan nombor soalan. Bila dah tulis nombor soalan 1A tu
Kalau tak tulis tu payah jadi. Kalau tak tulis tu payah jadi, betul. Kan? Tapi kadang-kadang ada juga spesies-spesies pelajar yang tak tulis nombor soalan. Memang ada, Yasmin. Adalah, tapi spesies tu makin pupus. Spesies yang tak tulis nombor soalan ni dah pupus dah. Hampir nak pupus lah. So harap-harapnya pupus dia terus. Okey. Baik. Spesies apa, cikgu? Spesies terancam. Harus dilindungi. Okey, baik. So kita lihat soalan 1A. Baik. Faktor yang mencetuskan. Okey, jelaskan faktor yang mencetuskan peran dunia pertama. Bagaimana nak jawab? Ambil balik daripada ayat soalan. Iaitu, okey, faktor yang mencetuskan. Okey, mencetuskan perang dunia pertama. Okey. Ialah. Ialah ke? Okey, adalah lah ya. Okey, adalah okey, kita boleh ambil iaitu persaingan kuasa imperialisme di Eropah. Okey. Okey, itu adalah ayat fakta. Satu markah. Kemudian kita buat huraian. Okey. Kuasa imperialis. Kita jelaskan kuasa imperialisme tu. Okey, kuasa imperialisme dan berikan contoh. Seperti apa? Seperti apa kuasa imperialisme yang ada di Eropah? Contoh boleh tulis kat grup chat sekarang. Contoh kuasa imperialisme yang bersaing. Contohnya negara apa? Copet. Kuasa apa yang kuasa apa? Kuasa imperialisme yang mencetuskan perang dunia yang pertama ni. Okey, seperti apa? Malaysia, tengkorak kau Malaysia. Okey, seperti Jerman. Lagi. Okey, Jerman, Britain. Okey, lagi apa lagi? Okey, Jerman, Britain, Itali. Okey, dan juga Austria, Hungary ataupun kita ambil yang terkenal lah seperti Spanyol dan Spanyol. Berlumba-lumba ataupun kita kata bersaing. Bersaing bersaing meluaskan jajahannya. Untuk mendapatkan bahan mentah. Cukup kat situ. Nampak tak? So di sini ayat huraian dah 2 markah dah. Okey. Kemudian kamu boleh mulakan dengan seterusnya. Macam tu. Seterusnya, okey, penanda wacana. Seterusnya, okey, faktor. Ambil balik. Jangan korang sambung terus. Jangan sambung terus dengan fakta kedua. Kamu kena ambil balik penanda wacana dan ambil balik ayat soalan tu. Okey, seterusnya, faktor yang mencetuskan perang dunia pertama. Okey, pertama adalah pembentukan pakatan ketenteraan. Macam tu. So, itu dah fakta yang kedua. Markah dah 3 dah. Baik, huraiannya. Okey, terdapat 2 pakatan ketenteraan. Okey, ketenteraan di Eropah. Okey, di Eropah pada waktu itu. Iaitu apa? Okey, pakatan bertiga, okey, dan kuasa tengah. Dan kuasa tengah. Jadi ini cara bagaimana untuk kamu dapatkan. Walaupun dia pendek, tetapi dia memenuhi markah. Okey. Siapa bertukang tu yo? Ada. Sekejap. Siapa bertukang ni? Rumah tak siap-siap kah? Udah siap kan? Adalah tu. Biarlah dia. Okey. Baik. Dia buat apa ni cikgu? Biar pi kat dia. Okey. Okey. Baik. So itu fakta yang kedua, huraian yang kedua. Dan akhir sekali kamu ambil penanda wacana, akhir sekali kamu masukkan dengan akhir sekali, ataupun kita boleh ambil, nak pendekkan cerita, kamu boleh ambil faktor terakhir. Faktor terakhir adalah krisis. Krisis di rantau Balkan.
Kemudian kamu ceritakanlah, iaitu pembunuhan, pembunuhan pewaris tahta, pewaris tahta, Austria Hungary, Hungary, oleh pengganas Serbia. Pengganas Serbia telah mencetuskan Perang Dunia, Perang Dunia Pertama, pada 1914. So cukup. Bermakna di sini, cukup dengan tiga fakta dan juga 3 huraian cukup untuk kamu dapat full mark 6 markah. Agak-agaknya korang boleh buat? Agak-agaknya korang boleh buat tak? Agak-agak korang boleh buat tak macam ni? InsyaAllah boleh, bagus Zan. Ini cara dia. Maknanya kita hanya buat fakta dan huraian saja. So tak perlu nak contoh ke, nak inference ke. Sebab ada pelajar kan, dia tak ada contoh, dia tak ada huraian. Dia tak ada contoh, dia tak ada kesimpulan, tapi dia sibuk nak buat apa tahu? Mesti ada 4 tu. Oh, saya kena mula jawapan cikgu. Jawapan saya mesti ada fakta, kemudian huraian, kemudian contoh, kemudian inference, kesimpulan. Lepas tu baru masuk fakta kedua cikgu. Kalau tidak, saya tak boleh buat cikgu. Cikgu cakap dengan dia apa tahu? Kau ada tak contoh kau nak bagi? Tak ada cikgu. Kau ada tak kesimpulan yang kau nak bagi? Tak ada cikgu. Kalau tak ada, buat apa kau nak bagi? Tak pasal-pasal je. Kalau katakan kamu bagi 4-4, kalau 2 yang last tu salah, buang masa kau je. Baik kau ambil fakta huraian, dah tentu betul. Betul tak? Kan? Jangan terikat kepada mesti ada fakta, huraian, contoh dan kesimpulan. Tak payah. Boleh. Boleh Zan. So ada yang kata macam ni. Nak kata dia tulis pertama isi, huraian, kemudian huraian lengkap, kemudian contoh, kesimpulan. Boleh. Tapi kamu boleh ubah-ubah dia. Jangan terikat kepada sistem ni. Sebab dalam sejarah, kamu bukan dia bukan macam BM. Mesti ada isi, mesti ada huraian, mesti ada contoh. Tak. Yang penting kamu kena jawab mengikut berapa yang markah dia nak bagi. Itu je. Kita nak markah. Dan dalam skema pemarkahan, ada fakta ke, ada huraian ke, contoh ke, tak penting. Yang penting kamu jawab mengikut kehendak soalan dan betul. Bukan cikgu kau tipu. Tak. Sebenarnya tak wajib. Tak wajib. Tak percaya. Mungkin ramai yang kata, cikgu sekolah saya ajar, cikgu sekolah saya ajar, mesti ada fakta, huraian, contoh, kesimpulan. Berapa ramai kat sini yang cikgu-cikgu kamu ajar macam tu? Berapa ramai kat sini yang cikgu-cikgu kamu ajar mesti wajib ada 4-4 ni? Ada tak? Syimil. Baik. Sebenarnya dia tak wajib. Kalau ikut skema permarkahan, yang penting kalau kamu beri je 6 poin, tak kisahlah fakta huraian, dia akan beri 6 markah. So jangan terikat. Jangan terikat. Dia fleksibel. Dia fleksibel. Baik. Begitu juga dengan soalan yang B, sama juga. Tentang kronologi peristiwa Perang Dunia Pertama. Soalan kronologi ni kamu boleh explain tentang apa? Tentang peristiwa. Kalau nak mula kronologi ni, kamu mungkin boleh memulakan ayat untuk jawapan ini seperti begini, iaitu peristiwa ataupun kita kata Perang Dunia Pertama pertama bermula bermula dengan ada gitu. Bermula dengan apa? Ambil ayat fakta yang pertama dan juga huraiannya. Baik, sebelum itu ada sesiapa nak ambil jawapan yang pertama ni tak? 1A. Is there anyone here yang nak ambil jawapan 1A?
Okey, kalau nak salin, cikgu berilah masa untuk kamu salin sikit. Salinlah. Silakan. Jap. Nak salin. Tak apalah. Kan. Ambil. Supaya kamu apa? Kamu tahu inilah cara okey, cara yang betul. Cara yang bukan saja betul lah, banyak cara betul. Tapi kita nak cara yang paling mudah, betul. Kalau kita boleh makan nasi pakai tangan, kenapa mesti pakai sudu dan garpu? Nak kena kacau, kemudian nak kena suap sikit-sikit. Kalau boleh pakai tangan. So, cari cara yang paling mudah. So, itu contoh. Itu contoh. Okey. Bak kata kalau makan di Penang, kalau makan nasi kandak di Penang, okey, instead of daripada sediakan nasi kosong, kemudian kuah di setiap mangkuk, kuah yang berbeza-beza di setiap mangkuk, kemudian baru kita tuang sikit-sikit, why not kita campur je terus semua? Betul? Nasi kandak. Itu dia. Cari cara yang paling mudah. Okay. Cara yang paling mudah. Okey. Baik. So kita akan teruskan dengan soalan yang B. Okey, soalan B mungkin ramai yang nak tahu macam mana nak jawab soalan B ni. Okey, soalan yang B kita akan mula dengan Perang Dunia Pertama bermula dengan pembunuhan Archduke. Kalau kamu tahu nama dia, kamu boleh tulis Archduke Franz Ferdinand. Kalau kamu ingat. Kalau kamu tak ingat, just tulis pewaris tahta. Pewaris tahta Austria-Hungary. Macam tu. Ya. So Perang Dunia bermula dengan pembunuhan Archduke Franz Ferdinand, iaitu pewaris tahta. Pewaris tahta Austria, Austria-Hungary, oleh siapa? Oleh pengganas Serbia. Di situ. Jadi itu fakta yang pertama sebab kita ambil daripada yang atas ni kan. Pembunuhan kemudian Jerman dan kerjasama Austria-Hungary kan. So kita boleh teruskan huraian. Teruskan dengan huraian iaitu Austria-Hungary telah mengisytiharkan perang. Ya Syimim. Perang terhadap Serbia dan dan disokong oleh Jerman. Okay Syimim. Don't worry. It's okay Syimim. So Austria-Hungary telah mengisytiharkan perang terhadap Serbia dan disokong oleh Jerman. So di situ. Kemudian kalau kita lihat Serbia pula, so kita ambil poin yang kedua. Serbia telah disokong oleh negara Eropah seperti Rusia, Britain, dan Perancis. Dan Perancis. Hal ini huraian dia. Hal ini menyebabkan terbentuknya dua pakatan ketenteraan. Iaitu Pakatan Bertiga dan Kuasa Tengah. So itu kita telah buat huraian bagi fakta yang kedua dengan huraiannya sekali. Baik. Kemudian ingat kita jawab untuk dapat 6 markah. 6 markah. Dan kemudian kita boleh explain bahawa Perang Dunia Pertama berakhir apabila Jerman telah mengalami kekalahan dalam peperangan menentang Pakatan Bertiga. Menentang Pakatan Bertiga. Kesannya ini huraian kesannya
okey, Jerman okey terpaksa menandatangani perjanjian perjanjian Versailles. Okey, perjanjian Versailles yang telah yang bertujuan yang bertujuan untuk menghalang penaklukan Jerman terhadap negara lain pada masa depan, pada masa hadapan. Cukup. So bermakna di sini apa yang kita buat adalah kita telah ada apa tahu? Kita telah ada dia punya first apa yang berlaku, kemudian apa yang berlaku di tengah-tengah, dan kita akhiri dengan bagaimana perang itu berakhir. So this is kronologi peristiwa Perang Dunia Pertama. Okey, tepat, lengkap, okey, dengan fakta dan huraian, okey, dan ditutup dengan kekalahan Jerman. Cukup untuk 6 markah. Boleh faham? Ini teknik yang kita kata ini teknik yang dalam bengkel nanti, dalam bengkel bersemuka kita pada 17 hari bulan, inilah yang dipanggil KISP, KISP, keep it simple power. Biar dia simple tetapi power. Perenggan kalau tak buat tak tolak markah kan cikgu? Tak. Perenggan ini tidaklah menjadi satu format, bukan format. Cuma tujuan untuk buat perenggan ini adalah untuk memudahkan pemeriksa supaya pemeriksa akan mudah mencari yang mana fakta, yang mana huraian. So tak adalah dia mencari satu-satu ayat mana pula ni. Kita mudahkan pemeriksa mudahkan kita untuk beri markah. Betul kan? Kalau kita mudahkan orang akan mudahkan kita kan? So samalah macam ni. Mudahkan pemeriksa dengan kita buat perenggan, jadi mudahlah pemeriksa bagi markah pada kita. Macam tu. Just in case kalau buat karangan short story English, kena buat perenggan ke? Apa kena-mengena pula short story English dengan sejarah ni? Kan? Macam tak ada kena-mengena je. Tak ada, manalah tahu. Cikgu, satu ayat boleh ke gabung fakta dengan huraian? Boleh. Boleh. Sebagai contoh dan contoh macam cikgu buat ayat yang kedua, fakta kedua. Kamu tengok fakta kedua ni. Serbia telah disokong oleh negara Eropah seperti Rusia, Britain dan Perancis, dan Perancis menyebabkan kita boleh sambung tanpa sebarang titik, menyebabkan terbentuknya dua pakatan ketenteraan, iaitu Pakatan Bertiga dan Kuasa Tengah. Kalau kamu buat macam ni, kamu buat macam ni kan, sebenarnya kamu dapat 2 markah. Kerana apa? Kerana ayat yang pertama, Serbia telah disokong oleh negara Eropah seperti Rusia, Britain dan Perancis. Itu ayat fakta. Huraiannya menyebabkan terbentuknya 2 pakatan ketenteraan, iaitu Pakatan Bertiga dan Kuasa Tengah. Itu huraian. Kamu gabungkan kedua-duanya, still dapat 2 markah. Still dapat 2 markah. So jangan risau. Tapi jangan sambung panjang-panjang. Kan? Jangan sambung panjang-panjang. Jadi macam berbalik kepada cara cikgu tadi, iaitu apa? Keep it simple tapi power. Simple je ayat-ayatnya tapi power, dapat markah. Itu yang kita nak. Kan? Jadi kalau nak kata boleh ke gabungkan fakta dengan huraian? Boleh. 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 Okey. So ini cara bagaimana kamu buat ayat jawapan bagi soalan yang B. Okey. So ada tak sesiapa kat sini yang mungkin tak faham lagi berkaitan dengan teknik menjawab soalan-soalan esei ni? Ada siapa kat sini yang nak bertanya? Mungkin tak faham ke ataupun faham Sekejap. Oh, kat luar hujan lah. Tempat korang hujan tak? Sini hujan. Okey, baik. So faham Bagus Yasmin.
So cikgu harap clear benda tengah sauna. Okey. Baik. Tak adalah rain je. Baik. Tengah musim salji. Baik. Okey, baik. Rain here. Okey Sarah. Baik. So cikgu akan tidak menjawab soalan C. So cikgu biarkan untuk kamu menjawab. Okey, itu tak mengapa sebab kita nak terus pergi kepada soalan yang struktur. Boleh sebab soalan struktur kita nak tengok pula tentang Perang Dunia Kedua. Macam manakah kalau tadi soalan esei je tu? Kalau soalan struktur macam mana pula nak jawab? Okey, kita tengok soalan struktur. Contohnya soalan satu ni. Perang Dunia Kedua berlaku kerana kemunculan Pakatan Ketenteraan dan ideologi baharu di Eropah. Nyatakan dua pakatan yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Senang saja. Okey, namun begitu, kamu tengok jawapan soalan dia. Nyatakan dua pakatan yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Kemudian kamu tengok ruangan yang diberi, dan tengok markah, dua markah. Maknanya di sini kamu kena buat dalam bentuk ayat ke dalam bentuk poin? Kamu kena buat ayat jawapan dalam bentuk ayat ke dalam bentuk poin? Betul. Sebenarnya dalam bentuk ayat. Kenapa ayat cikgu? Sebab dia tak ada pun kat sini satu ataupun dua. Tak ada pun. So bila dua-dua ni tak ada, so dia hanya berikan line untuk kamu jawab. Maka kamu kena buat dalam bentuk ayat. Itu mesti. Macam tak pernah ada je. Kan? Tak pernah takutlah kalau ada. Jadi yang ini macam nak jawab. Kita ambil ayat macam biasa. Ayat macam biasa iaitu ambil balik iaitu dua pakatan yang terlibat. Yang terlibat dalam Perang Dunia Perang Dunia Kedua. Kedua ialah apa? Kuasa Pakatan Harapan tu kau. Kuasa bersekutu dan juga kuasa apa? Siapa ingat lagi? Dua pakatan terlibat dalam Perang Dunia Kedua iaitu kuasa bersekutu dan kuasa bersekutu. Lupalah tu. Kan? Lupalah tu. Kuasa bersekutu dan kuasa apa? Kuasa bersekutu dan kuasa kuasa apa? Bukan kuasa berikat ke? Bersekutu dan berikat kan? Boleh lah. Suka hati kau aje. Yasmin, betul tak ni Yasmin? Sarah Roslan, betul tak cikgu buat ni? Kuasa dua pakatan yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua ialah kuasa bersekutu dengan kuasa dan kuasa berikat. Betul kod. Oh ya, ada juga kod kat belakang tu. Afiq. Betul Afiq? Nampak tak? Kuasa paksi dan kuasa apa? Saja ni. Kuasa paksi dan kuasa apa? Kuasa paksi dan kuasa bersekutu. Terima kasih banyak Hafizah. Saja nak tengok korang ni. Nampak sangat kan? Baru je beringat hari tu. Kalau saya okey Sarah. It's okay Sarah. Baru je kita nak beringat hari tu kan. Baru je ulang kaji. Dah lupa. Nampak sangat korang ni kan. Barang yang lepas jangan dikenang. Ingat subjek sejarah dia tak boleh guna peribahasa tu. Barang yang lepas jangan dikenang. Tak boleh. Kau kena kenang barang yang lepas ni. Baik. So cukup dua markah. Baik. Kemudian jelaskan konsep ideologi baharu tersebut. Fasism dan juga Nazism. Siapa kat sini yang masih tak jelas tentang dua konsep ini? Okey, boleh tulis saya dalam group chat. Siapa yang masih tak jelas tentang fasism dan Nazism? Tulis saya. Pandai Shimir? Saya. Kod. Okey. Okey. Nick kata mereka. Baik. Okey. Nazism Jerman. Okey, baik.
Baik. Ramailah tu lupa tu. Dah agak dah korang ni. Okey, baik. Okey, cikgu ambil daripada buku teks sendiri. Ambil daripada buku teks ni. Kalau korang tengok buku teks. Ini dia. Korang nampak tak buku teks yang cikgu buka ni? Nampak tak? Okey, alright. Jom kita tengok sebenarnya apa benda fascism dan juga nazism ni. Inilah dia. Nampak betul-betul Fascism, okey, iaitu memberi keutamaan kepada apa? Okey, memberi keutamaan. Kita nak cari dia punya maksud maksud dia iaitu memberi keutamaan kepada kepentingan negara. Maknanya mementingkan negara melebihi kepentingan individu. Itu satu kata kunci. Okey, keutamaan kepada kepentingan negara lebih daripada kepentingan individu, dan satu lagi percaya kepada nasionalisme melampau. Nasionalisme melampau ni maksudnya apa? Maksudnya mungkin semangat cintakan negara yang melampau, yang berlebih-lebihan. Termasuk sanggup berperang bagi meningkatkan imej negara. Jadi semua ini dilakukan untuk apa? Untuk negara. So ini dipanggil fascism. Dan fascism ini sebenarnya telah pun is a bad thing Okey. Harus diingat, sesuatu yang berlebihan memang ianya bad thing. Nasionalisme kalau berlebihan bad thing. Betul? Kan? Walaupun mula semangat cintakan negara, berlebihan bahaya. Ataupun kamu ada cinta kepada seseorang, boleh. Tetapi kalau cinta yang berlebihan kepada seseorang, bahaya. Akan merosakkan diri. Nampak tak? So, semuanya mestilah berpada-pada. Jangan berlebihan. Nampak tak? So, semangat nasionalisme ini pun, kalau berlebihan, akan jadi fascism. Dan fascism ini adalah di bawah pimpinan Benito Mussolini. Benito Mussolini. Iaitu yang berjaya menguasai kerajaan Itali. Sayang berlebihan dekat makanan je boleh. Ya. Okey, kamu selalunya kamu lebih suka cakap sayang dengan makanan daripada cakap sayang dengan orang. Betul tak? Betul ke tak betul? Kan? Terutama sekali bila kamu tengah makan. Kemudian kan tiba-tiba okey, dah terlebih dah. Okey, ada lagi balance. Kawan kamu tegur apa? Uish, kenapa tak habiskan? Sayang. Sayang makanan. Kamu sebut. Kenapa tak habiskan? Sayang. Kan betul. Korang lah tu. Kan. Korang selalu tu sayang makanan. Kan. Apa-apa terlebih ke? Ish, alamak. Aku tak makan lagi. Sayang. Sayang daddy. Kau sayang daddy kau je lah kan? Okay, baik. Seterusnya. Itu memang. Jadi, kena pula kalau kamu jenis sayang makanan, alamak ada lebih lah, sayang lah nak makan. Tapi saya nak buang, makanlah juga. So bila makan, masalahnya apa? Masalahnya besok kau akan bangun pagi dengan siapa? Okay, bagi tahu mak. Mak, orang dah gemuk. Padahal tak naik pun. Tapi sebab fikir makan lebih semalam, mak dah gemuk Kan? Pada mak kau pun tengok atas bawah. Kau dengan mak lagi berat daripada kau. Kan? Kan? Okay. Macam saya pula tak makan. Itulah. Relate kan? Jadi, kan, tak ada masalah Jadi, itulah dia. Okay, itu fascism. Yang kedua, nazism. Okay, iaitu gerakan nazism di bawah Adolf Hitler. Dan nazism ni sebenarnya adalah iaitu satu ideologi yang mengagungkan bangsa Jerman. Nazism ni memang hanya untuk Jerman. Kamu tak boleh, aku semangat untuk agungkan bangsa Melayu. Ini dipanggil nazism. Lempang sekali. Itu bukan nazism pandai. Okay, itu adalah kita kata sebagai Malayism. Maknanya semangat mengagungkan bangsa. Malay. Kalau yang nazism khas untuk bangsa Jerman. Agungkan bangsa Jerman. Kemudian
Kenapa Hitler nak agungkan bangsa Jerman? Kerana Hitler kita tahu berusaha untuk memulihkan nasionalisme, maknanya memulihkan semangat ciptakan negara Jerman dengan mengetepikan perjanjian Versailles. Dan inilah yang telah dibentuk ideologi ini di bawah pimpinan Adolf Hitler. So dua nama ni penting. Fasism dengan Benito Mussolini dan juga Nazism dengan Adolf Hitler. Dan paling penting dia punya definisi. So itu berkaitan fasism dan Nazism. Ada pertanyaan nak tanya sebelum kita kembali kepada soalan? Ada apa-apa yang nak tanya? Faham ke tidak? Faham ke tidak ni? Peheng duk pehengmu ni. Kena kecek Kelantan lah. Peheng ke duk pehengmu ni? Peheng? Asyik kata peheng. Okay. Baik. Peheng. Yasmin. Okey. Baik. So kita kembali kepada soalan. Ya, okey. Okey, baik. So sekarang baru kita jawab. Jelaskan konsep ideologi baharu tersebut. Baik. Okey, untuk menjawab soalan ini paling senang adalah kita tengok berapa markah, iaitu 2 markah setiap satu. So macam mana nak jawab cikgu? Kita kena berikan 2 fakta. So macam fasism Fasism adalah iaitu kita katakan satu ideologi yang memberi keutamaan kepada kepentingan negara melebihi kepentingan peribadi ataupun kepentingan individu. Itu satu. Okey, contohnya kalau cikgu buat ayat ya. Okey, kita buat ayat jawapan seperti biasa. Fasism ialah ideologi, ideologi yang memberi keutamaan kepada kepentingan negara melebihi kepentingan individu. Okey. Baik, nak tanyalah, cukup tak 2 markah kat sini? Cukup tak 2 markah kat sini? Bagus. Tak. Memang tak cukup. Habis cikgu, kita nak tambah apa lagi? Tambahkanlah lagi. Iaitu siapa yang bawa ideologi ni? Itu dia punya huraian dia. So kita boleh kata ideologi ini dibawa oleh Benito Mussolini. Mussolini ketika pemerintahannya di Itali. Cukup. Dah. Kalau itu yang korang selalu takut kan? Iaitu ada yang kata, cikgu, kalau saya salah eja macam mana cikgu? Kalau salah eja, kalau sikit-sikit tak apa. Macam ada kawan kita kan, dia jawab sepatutnya MPAJA, Malayan People's Anti-Japanese Army. Tiba-tiba jadi MPAJ, Majlis Perbandaran Ampang Jaya. Kan? A dia hilang satu. Macam mana ni sebenarnya? Sebenarnya kalau cikgu lah kalau cikgu menerima ini sebagai jawapan yang betul. Jawapan yang betul sebenarnya. Cuma dia hilang satu je kan. Kan. Tapi kalau nama orang putih tu, kalau salah eja tu normal lah. Kan? Tapi kalau bahasa Malaysia ni kalau salah eja macam pelik lah juga kan. Tapi tak apalah. Barang yang lepas jangan dikenang kepada para pelajar yang telah buat kesalahan begini, jangan sentak pula ya. Saja je. Bagi contoh kan. Jadi kalau katakan kalau katakan kamu mungkin terletak satu T ke, ataupun di sini kamu letak satu S, 2 L ke kat sini ke kan. Sebenarnya ianya masih merujuk kepada orang yang sama. So dikira betul juga. Dikira sebagai betul. So jangan risau. Jangan risau. Baik. Ini 2 markah. Kalau abu dengan nabi pun boleh juga. Boleh juga. Tapi kalau abu dengan bapa, itu jauh sangat. Jangan abu dengan bapa ke kan. Itu jauh sangat. Jangan jauh sangat. Kalau jauh sangat nampak sangat kau hentam. Contohnya, ideologi ini dibawa oleh Rashid Siddiq ketika pemerintahnya di Itali. Melampau sangatlah tu. Jadi jadi
Kalau kamu buat kesalahan tu bukan typo, tu memang kau tak tahu. Typo tak apa. Tapi sebaik-baiknya jangan typo lah. Baik. Kemudian Nazism. Nazism ni apa? Okey. Nazism ini adalah ideologi yang mengagungkan bangsa Jerman. Macam tu. Itulah satu markah. Dan kemudian kamu sama juga buat skema seperti mana yang nombor satu fasism tu, iaitu ideologi ini dibawa oleh Adolf Hitler. Adolf Hitler ketika pemerintahan parti Nazi di Jerman. Itulah. Dapat 2 markah. Nampak tak? Jadi yang penting menjawab soalan mengikut peruntukan markah. Baik. Soalan yang C. Okey, ini kebat. Dan cikgu yakin ramai yang boleh jawab kebat. Iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Namun ramai juga yang sebenarnya tak reti. Untuk soalan kebat, take note benda ni Untuk soalan kebat, paling penting adalah kamu kena jawab mengikut kehendak soalan. Soalan nak apa, itu yang kau bagi tahu. Jangan soalan minta lain, kau bagi lain. Jangan. Sebagai contoh pada pandangan anda, bagaimanakah negara di dunia ini? Bagaimana maknanya bila ada bagaimana, kamu kena tahu cara-cara. Bagaimanakah negara di dunia ini dapat mengelakkan peperangan pada masa kini? Bagaimana negara di dunia ini dapat mengelakkan peperangan pada masa kini? So, kalau nak jawab soalan ini, kamu akan lihat kepada peruntukan markah. Iaitu 4 markah. Nasib baik 4 markah. So, kalau 4 markah berapa cikgu? Kita buat step macam kita buat tadi. Iaitu 2 fakta dan juga dua huraian. Cukup. 2 fakta dan 2 huraian. Bila kamu dah ada ini, kamu jangan mulakan ayat dulu. Jangan mulakan ayat. Kamu terus sketch jawapan. Sketch jawapan. So, bagaimanakah negara dapat mengelakkan peperangan? So, kamu cari fakta dulu. Huraian nanti dulu. Cari fakta ni. Apa fakta dia? Bagaimana untuk mengelakkan peperangan? Banyak. Iaitu yang pertama kamu boleh buat apa? Iaitu membuat hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Dengan negara lain. Itu satu. Selain daripada itu, dapat mengelakkan peperangan pada masa kini. Iaitu kamu boleh satu lagi, iaitu mengelak campur tangan. Campur tangan terhadap isu negara lain ataupun isu dalaman. Dalaman negara lain. Jadi maknanya apa? Kalau negara itu sedang bergolak, janganlah kita campur tangan mandai-mandai. Biar negara itu settlekan sendiri. Jangan kita nak campur jangan kita nak jaga tepi kain orang. Jangan. Kain kita sendiri tak jaga, sibuk nak jaga kain orang. Kan? Kain orang tu kita tengok, dah rabak-rabak, aku kena bantu dia. Padahal tak sedar kain sendiri dah singkat. Jadi jangan sibuk tentang hal ehwal kain orang luar. Kain sendiri jaga. Itu penting. Faham tak apa yang cikgu cakap ni? Faham Baik, ada yang bertanya. Faham? Baik, ada yang kata, cikgu saya curious, ini mungkin pelik tapi kalau Perdana Menteri main-main dengan Perdana Menteri lain boleh ke? Ataupun nampak pelik? Bila masa Perdana Menteri main-main dengan Perdana Menteri lain? Main apa? Main bola? Manalah tahu. Kamu tahu tak? Sebenarnya kamu nak tahu
menjadi Perdana Menteri ni bukan senang. Kerja dia sibuk 24 jam. Sebab apa? Menguruskan negara. Menguruskan penduduk yang seramai 34 juta orang di Malaysia ni. Okey. Perdana Menteri orang yang paling sibuk. So, ada masa ke? Nak pergi bincang-bincang, main-main dengan negara lain? Memang tak ada masa sebenarnya. Kalau ada pun, mungkin dia nak buat keuntungan sendiri. So far tak ada lah. Tak ada. Tapi kalau kita lihat main-main dengan Perdana Menteri lain tak ada. Tapi mereka berjumpa untuk membincangkan hal negara ya. Macam saya sibuk 24 jam. Betul. Jangan kata kamu. Kita semua sibuk 24 jam. Betul. Busy sebenarnya. Busy. So tak ada masa nak main-main sebenarnya. Ya. Hal negara macam mana? Keselamatan, ekonomi, perdagangan, sosial, pendidikan. Banyak. Banyak. Memang banyak. Contoh ya betul, antara dua negara tu kalau nak buat hubungan kan. Memang banyak isu lah So tak ada masa sebenarnya. Perdana Menteri main congkak boleh kan, one by one dengan negara luar. Tak ada masa. Baik. So bila dah dapat poin-poin ini, kemudian baru kamu buat ayat. Tak apa. Kamu mungkin akan kata, cikgu, di sini cikgu bagi fakta je, huraian dia. Huraian kemudian. Huraian kemudian. Dia akan datang sendiri. Yang penting fakta tu supaya tak lupa. So, bagaimana nak jawab soalan kebat ini, cikgu? So, bila soalan, tengok balik soalan, dia bermula dengan pada pandangan anda. So, kamu kena buat ayat dengan pada pandangan saya. Ini penting. Pada pandangan saya. Itu penting. Ni pada pandangan saya, negara di dunia. Negara di dunia. Ambil daripada ayat soalan tu. Negara di dunia dapat mengelakkan peperangan pada masa kini. Pada masa kini, kalau pada pendapat saya boleh. Boleh juga. So pada pandangan saya, negara di dunia dapat mengelakkan peperangan pada masa kini dengan membuat hubungan diplomatik. Diplomatik dengan negara lain. Hal ini kenapa nak buat hubungan diplomatik? Hal ini demikian supaya negara-negara ini boleh juga. Hal ini demikian supaya negara dapat menjalinkan persahabatan persahabatan yang baik dan mengelak daripada ancaman ancaman negara lain. Nampak tak? Negara lain. So itu kita telah berikan pendapat kita. Nampak tak? So pada pandangan saya, negara di dunia ini dapat mengelakkan peperangan pada masa kini dengan membuat hubungan diplomatik dengan negara lain. Hal ini demikian supaya apa? Negara dapat menjalinkan persahabatan yang baik. Hubungan diplomatik kan hubungan persahabatan. So, dapat menjadikan persahabatan yang baik dan mengelak daripada ancaman negara lain. Contoh macam negara kita kan, buat hubungan dengan negara Amerika. So, bila hubungan tu baik, maka kita dapat elak daripada ancaman-ancaman daripada negara lain. So, itu satu. Hubungan diplomatik. Dan yang kedua, kita akan mulakan dengan ayat penanda wacana. Seterusnya, sama je. Seterusnya selain itu boleh. Seterusnya, kita boleh tulis. Kita nak ambil mengelak campur tangan terhadap isu dalaman negara lain kan. So kita boleh buat ayat terus tapi dengan pengubahan seperti ini. Seterusnya, kita boleh mengelak campur
campur tangan terhadap isu dalaman negara lain bagi menghindari peperangan. Menghindari peperangan. How far can that hubungan diplomatik itu pergi? Sebenarnya hubungan diplomatik itu boleh pergi lama dan jauh. Sebagai contoh, macam negara kita. Nak tanya kamu, since when Malaysia buat hubungan baik dengan hubungan diplomatik dengan negara China? Siapa tahu? Since when? Since when negara kita ni membuat hubungan diplomatik dengan negara China? Since when? Siapa tahu? 1914. Kalau kamu tengok, kalau kamu rasa itu bermula pada tahun 1914. Jawapan kamu salah. Sebenarnya 2016 pun salah. Sebenarnya Malaysia dah buat hubungan diplomatik dengan China sejak daripada tahun 1400 lagi. Zaman Kesultanan Melayu Melaka. Zaman Kesultanan Melaka tu dulu kan Melaka tu menguasai sampai dia punya jajahan sampai Kelantan, sampai Johor, sampai Perlis. Tu semua Melaka. Jadi Melaka tu telah buat hubungan diplomatik dengan China. Itu yang ada datang Laksmana Cheng Ho daripada China datang ke Melaka. Dan sebab itu Sultan Mansur Shah, Sultan Melaka, kahwin dengan Puteri Hang Lipo, Puteri China. Sebab apa? Hubungan diplomatik. Dan berlangsung daripada tahun 1400 tu sampai sekarang. Maknanya, how far it can go? Very far. Lama hubungan diplomatik tu. Nampak tak? Kenapa? Hubungan diplomatik itu memberi keuntungan kepada tanah Melayu dan keuntungan kepada China. Sebab itu hubungan diplomatik diteruskan kerana memberi keuntungan. Nampak tak? So, kalau kita lihat jawapan yang kedua ni, seterusnya kita boleh mengelak campur tangan terhadap isu dalaman negara lain bagi menghindari peperangan. So, kita boleh buat ayat macam kesimpulan. Kita haruslah menghormati kedaulatan negara lain. Yes. Negara lain dengan tidak mencampuri urusan dalaman negara tersebut. Jadi kita nak hormati kedaulatan negara lain. Dengan tidak menghormati ataupun tidak mencampuri urusan dalaman negara tersebut. So, ada 2 fakta, 2 huraian cukup untuk 4 markah. Macam senang tak? Senang je kan? Cikgu, top 6 paling rapat dengan Malaysia siapa? Top 6 adalah pertama China, kedua US, ketiga Singapura, 4 Jepun, kemudian yang kelima Indonesia, dan juga yang keenam kata cikgu Britain. Yes, Britain. Cikgu, kalau kita kritik dengan apa yang dia buat, sebab apa yang dia buat itu salah, kalau kritik tak ada masalah. Kritik tak ada masalah. Kritik dengan mencampuri urusan orang lain, itu lain. Contoh macam cikgu mengkritik Afiq. Afiq, apalah kamu ni kan? Kan? Sebenarnya tak bagus kalau kamu balik sekolah kemudian terus study. Tak bagus. Kamu kena tidur dulu sebenarnya kan? Jadi cara itu tak bagus sebenarnya. Kamu tak akan mengalami kesihatan mental sebab mental kamu tak rehat. Ini kritikan yang cikgu berikan. So kamu akan kata apa? Baik cikgu. Tapi ia tak mengubah apa-apa. Kamu still, aku rasa aku memang tak nak tidur lah, aku nak study lah kan. So kamu still, buat. Dan cikgu tak menghalang. Tapi kalau cikgu mencampuri urusan kamu dengan apa? Cikgu sendiri datang rumah kamu, Afiq, kan? Sekarang tidur? Dah makan kan? Dah mandi dah? Dah. Saya nak study ni cikgu, dah pukul 3 ni, nak study sampai pukul 5. No, tidur dulu. Kau tidur sekarang? Nampak tak? Itu cikgu mencampuri urusan dia.
Itu tak boleh. Nampak tak? Perbezaan mencampuri urusan dengan perbezaan mengkritik. Afiq dah risau dah. Masa aku kalau cikgu dia betul-betul datang ni. Okay. Masa aku kalau cikgu betul-betul datang rumah aku ni, masa aku. Kan? Izan jealous. Tak adalah. Contoh tu contoh. Jadi itu nak menggambarkan perbezaan antara mengkritik dengan mencampuri urusan orang lain. So jangan masuk campur urusan orang lain. Cuma tegur sahaja. Ya. Best kalau kena paksa tidur. Ya. Buat kalau cikgu giru. Okay. So tak good looking. Sedar tak good looking sampai hati. Okay. Baik. Good looking tak penting. Yang penting sweet. Dan juga honesty. Itu penting. Honest penting. Iyalah tu. Okay. Baik. Okay. So ini cara bagaimana untuk kamu menjawab soalan hebat. Ingat iaitu kamu kena berikan poin dan juga huraian serta berikan poin, dan ianya paling penting memenuhi peruntukan markah. Okay. 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 Ya, betul. Sebenarnya perempuan cari good looking. Okay, ya. Okay. Baik. Aduh, ya korang ni. Baik. Nak ada tu. Baik, itu berkaitan dengan soalan-soalan struktur dan esei yang sempat kita bincangkan. Okey. Ada sebarang soalan ingin ditanyakan? Okay. Ada sebarang soalan ingin ditanyakan?